Aku saja hidung tak mancung pipi tersurung-surung. Sepatutnya kau berterima kasih. Kerana aku yang membukakan rahsia Fauzia. Kalau tidak, selama-lamanya kau tertipu. Cikgu, saya kasih ingat sekali lagi dengan cikgu tahu. Apa? Cikgu ingat orang-orang yang terpelajar macam cikgu tu banyak high class. Kadang-kadang orang yang terpelajar macam cikgu tu lebih kalak daripada low class, tahu? Nama saya Manisa. Saya anak Haji Bakir. Bapa saya orang kaya. Tapi satu sen wang dia macam roda kereta lembu. Jangan, Ros. Jangan. Ayo kahwinlah dengan dia. Wahai abang, orang lama, jangan buang, tetap sayang, sayang. Siti Mariam Ismail atau lebih dikenali sebagai Mariani dilahirkan pada 20 April 1933 di Tanjung Pagar, Singapura. Anak pertama daripada dua orang adik-beradik hasil daripada perkahwinan di antara Ismail Osman dengan pasangannya Umi Kalsum Mahbun. Ismail Osman pernah bekerja sebagai pelayar sebelum bekerja sebagai driver taksi. Beliau boleh bertutur sedikit dalam bahasa Inggeris. Pengalamannya ketika berada di New York pernah duduk bersama dengan Colonel Sanders iaitu pengasas KFC. Seniwati Mariani adalah kakak kepada Seniwati Saloma atau Salmah Ismail. Beliau dibesarkan di Singapura dan menerima pendidikan awal di Sekolah Melayu Kampung Gelam, Singapura. Sepanjang hayatnya, Mariani pernah mendirikan rumah tangga sebanyak 3 kali. Suami pertamanya Darus, suami kedua H.M. Rohaizat dan suami ketiga Muhammad alias Ahmad. Hasil daripada ketiga-tiga perkahwinan tersebut, Mariani telah dikurniakan cahaya mata seramai 13 orang. Hanya 3 orang saja anak beliau yang mewarisi bakat seninya iaitu Syasha Hamid, Rosita Rohaizat dan juga Malisa Saila. Malisa Saila, saya tak pernah suruh dia berlakon. Tapi dia boleh ikut jejak saya. Saya merasa banggalah. At least saya ada waris. Dan Rosita juga, Sasha, dia pernah berlakon juga dari kecil. Aslinda. Saya banggalah. At least saya ada waris. Kalau saya tak ada, nanti ada waris saya, pelapis saya. Saya memang bersyukur, alhamdulillah. Seramai 7 orang anak Mariani tinggal di Malaysia, manakala 6 orang lagi tinggal dan menetap di Singapura. Walaupun pada mulanya beliau bercita-cita dan menanam impian untuk menjadi seorang doktor, namun impian beliau tidak kesampaian kerana tidak berjaya menamatkan zaman persekolahannya akibat Perang Dunia Kedua meletus pada tahun 1942. Cita-cita saya nak jadi doktor. Oh, I see. Tapi cita-cita tak sampai. Masa saya sekolah-sekolah nak masuk sekolah Raffles Girls School Singapura, Jepun masuk. Bila Jepun masuk, dia tak benarkan kita sekolah Inggeris. Dan tak dapatlah. Ketika zaman kecilnya, kedukaan melanda apabila ibu bapa Mariani bercerai. Mariani kecewa dengan perceraian tersebut. Bila my grandfather, Datuk Ismail, dia bercerai dengan my grandmother, dia kahwin dengan Nenek Intan. Nenek Intan ni adalah mak kepada arwah Aunty Mimi Loma. Okay. So mother I sebagai anak yang dia kira kakak kepada Saloma kan. So of course dia marah, upset sebab dia kena tinggalkan mak dia dan pergi ke Tanjung Karang.
Mariani dan Saloma bersama ibu tiri kemudian dibawa oleh bapanya Ismail berhijrah ke Sungai Burung, Tanjung Karang, Selangor. Keputusan itu diambil oleh Ismail kerana kehidupan di Singapura agak sukar disebabkan peperangan dan bekerja sebagai driver teksi tidak menjamin kehidupannya. Di Tanjung Karang, kaum keluarga Ismail menjadi petani dan beliau juga ingin mencuba nasib dan berbakti pada tanah persawahan sebagai seorang petani. Pada usia 11 tahun itu, Mariani dan adiknya cuba menyesuaikan diri mereka dengan kehidupan di kawasan sawah padi dan belajar menjadi petani. So mak ni punya marah lah dengan nenek ni, bukanlah dia benci tak. Nenek pun, nenek Intan ni dia bukan orangnya garang. Dia tak garang, dia memang lembut, dia penyayang. Cuma mak ni punya rasa tak puas hati sebab perkahwinan tu. Jadi mak akan cari macam-macam hela tau nak buat nenek ni marah. Okay, so nenek kasih makan, tak mau makan. Nenek cakap tak boleh pergi kat luar tu, jangan main kat sana. Dia pergi main saja nak kasih orang marah je lah. So one day nenek dah tak boleh tahan lagi dah. So nenek kejar dia dengan rotan. Okay, so dalam cerita tu, okay, I think kalau you tengok, you tonton Saloma Biopic, you akan nampak cerita yang kejar dengan rotan tu kan. So dalam cerita tu actually bukan nenek pukul pun, tak sempat pukul pun. Okay, sebab mak dah hilang dah lari. Okay, dia dah hilang. So after that dah tak tahu macam mana dia nak buat alasan nak balik Singapura. Apabila perang tamat dan kehidupan mula pulih, Mariani dan adiknya Saloma meninggalkan Tanjung Karang dan kembali ke Singapura untuk tinggal bersama ibunya. Tindakan nekat itu adalah disebabkan kerinduan yang terlalu mendalam terhadap ibu kandungnya. Mak dengan arwah mama decided naik lori, curi-curi lah keluar pada rumah, naik lori terus pergi Singapura. That's why dia balik ke mak dia lah. Sebab dia rindu sangat dengan mak dia kan. Berpisah agak lama lah. Tak adalah lama sangat, tak sampai 2-3 tahun kot. Tapi dia sebab sayang dengan ibu, so dia nak sangat balik. Itulah cerita my mother yang nakal tu. Okay. Dia banyak sangat dia punya dalam fikiran nak plan macam-macam kan. So well, I'm glad she succeed and dia balik kat mak dia lah. Yeah. Mariani mengakhiri zaman remaja dengan perkahwinan pertamanya bersama Darus yang bertugas sebagai jurutera. Perkahwinan mereka itu atas permintaan nenek Mariani yang ingin melihat Mariani berkahwin. Hasil perkongsian hidup Mariani bersama Darus itu, mereka dikurniakan 2 orang cahaya mata perempuan. Jodoh mereka berdua tidak berpanjangan, maka akhirnya mereka bercerai. Pada usia 17 tahun, Mariani memasuki pertandingan Ratu Cantik di Singapura dan beliau memenangi tempat pertama dalam pertandingan tersebut. Kemenangan yang diraih dalam pertandingan Ratu Cantik peringkat amatur Miss Singapore 1951 telah membuka jalan dan ruang untuknya melebarkan sayap dalam bidang lakonan. Aku tahun 51 saya jadi ratu lah, ratu kat Singapura kan. Hati tu terbuka ya. Dulu tak adalah macam sekarang punya nak bertanding, nak itu, nak ini. Dulu nak bertanding, masuk je lah. Ada rupa sikit, ada gaya, okey lah kan. Bila saya dah menang tu, keluar surat khabar. Bila keluar surat khabar, Shaw Brothers memang kebetulan tengah cari pelakon. Jadi arwah Mak Siti Tanjung Perak ni dia tahu rumah saya, mana saya tinggal. Dia datang bertiga. Arwah Semua Mariam, Kak Rukiah, Mak Galak. Dia lah datang 3 orang. Ajak saya ke Jalan Ampas. Saya tak nak.
Hasil dorongan daripada adiknya Saloma dan kedua ibu bapanya telah menimbulkan minat di dalam dirinya sehingga beliau terlibat dalam lakonan. Saya tak nak. Saloma dah dengar, Saloma marah. Kau ni apalah? Biarlah aku jadi penyanyi terkenal. Kau pergilah. Kau cantik, kau putih. Dia bilang. Aku hitam, dia kata. Kau jadilah bintang filem. Habis satu hari tu, dia pujuk. Pergilah Jalan Ampas screen test. Saya screen test tahun 51 pertengahan. Atas desakan dan pujukan, akhirnya Mariani ditemukan dengan pengurus Malay Film Production, So Wee Ngok, dan seterusnya menghadiri uji bakat di studio Jalan Ampas yang dikendalikan oleh pengarah L. Krishnan. Percubaan Mariani menghadiri uji bakat itu telah membuahkan hasil apabila beliau ditawarkan berlakon oleh Shaw Brothers dalam filem Cemburu di bawah arahan S. Ramanathan pada tahun 1952. Beliau diberikan peranan wanita pisau cukur dalam filem Cemburu bagi menggantikan sementara Siput Sarawak. Dan daripada situlah beliau mula mengorak langkah lebih jauh dalam lakonan. Wataknya sebagai wanita pisau cukur mencabar dirinya, namun beliau telah berjaya membawakan watak tersebut dengan begitu baik sekali dan meninggalkan kesan yang mendalam kepada para penonton. Lalu saya dapat part-part yang tidak disukai orang dulu-dululah. Orang sekarang sudah terima, orang sekarang sudah pandai, semua pelakon penonton sekarang sudah pandai menerima. Itu hanya adalah lakonan. Saya pernah my first film Cemburu saya berlakon. Malam tu ada midnight, saya kena tunjukkan diri di atas pentas. Bos hantar saya. Saya keluar daripada panggung, saya kena ludah. Saya kena ludah oleh penonton. Jelaka punya perempuan sial, dia kata. Saya pun terkejut. Kenapa saya kena maki? Rupanya kerana saya dalam situ part jahat filem Cemburu tu. Besoknya saya balik. Saya cakap dengan Shaw, Mr. Shaw, jangan nonton saya lagi lah, pergi stage show macam ni, saya tak mahulah. Kenapa? My first film saya sudah kena ludah orang, saya sudah kena maki sama. Itu tanda you boleh buat. Tak boleh patah semangat, kata bos. Jadi daripada hari itu memang saya tak pernah dapat part yang baik, tak asyik part jahat aja. Saya berlakon. Filem pertamanya, Cemburu, berjaya melonjakkan nama dan meletakkan dirinya setaraf dengan pelakon-pelakon wanita lain yang seangkatan dengannya seperti Eloni Hayat, Rahmah Rahman dan Normadiah yang sering diberikan peranan jahat dalam lakonan. Jadi dalam studio Jalan Ampas tu, pertamanya arwah Kak Siput Sarawak, keduanya Normadiah dan ketiganya saya lah. Berlakon part-part yang macam ni. Dan ada seorang aktris lagi, nama dia Eloni Hayat. Dia Dutch, orang Belanda. Separuh Belanda, separuh Melayu, separuh Indonesia. Dia pun ada berlakon, tapi dia tak berapa banyak lah dia berlakon. Tapi dia berlakon macam part-part macam saya lah. Bagaimana nama Mariani wujud? Menurut Mariani, perkara ini berlaku apabila terdapat dua nama Mariam di dalam studio Jalan Ampas, iaitu Mariam Baharum dan juga Mariam Ismail. Nama Mariam Ismail kemudiannya ditukar kepada Mariani oleh P. Ramlee bersama A.R. Tompel. P. Ramlee dan A.R. Tompel pun berpakat lalu menetapkan nama Mariani bagi menggantikan nama Mariam Ismail. Bermula daripada situlah gelaran nama Mariani kekal hingga kini. Hujan, sana lecak. Batu-batunya sana banyak. Abang Amir ambil basikal bapak kan? Abang Amir naik basikal bapak, jalannya sana lekat lekuk gini. Tergelincir Abang Amir jatuh lah. Itulah Abang Amir nak pergi kampung, tak kasih tahu pergi sana sini. Buat apa kenapa jadi macam ini? Kenapa? Ya. Dah habis cakap, minta tualannya. Oh, tualan. Ya. Mariani tidak pernah mempelajari atau menerima latihan khusus dalam seni lakonan. Beliau hanya mempelajari secara spontan sahaja.
Beliau banyak belajar teknik lakonan melalui filem-filem barat yang ditontonnya ketika mempunyai masa lapang dan ketika tiada penggambaran filem. Dalam masa sehari, beliau akan menonton sebanyak 3 kali di Pawagam. Daripada situ, Mariani banyak belajar dan mengkaji cara lakonan pelakon-pelakon filem Hollywood. Saya belajar berlakon dengan tengok wayang. Saya bila tak syuting je, saya pergi tengok wayang. Saya minta dengan bos, saya dapat free masuk wayang. Tengok wayang, satu hari 2-3 kali. Saya belajar part-part jahat daripada. Yalah, kalau saya sebut orang-orang sekarang mungkin dah tak tahu siapa pelakon ni, macam Betty Davis, Gene Turner, John Crawford. Itu semua pelakon-pelakon yang berlakon part-part jahat semua dulu. Saya belajar dengan itu aja lah. Tak ada akademi seni, tak ada tempat belajar.